untuk menentukan lokasi dan saiz takungan minyak dan gas. Syarikat cari gali memerlukan imej terperinci geologi bumi. Sama seperti doktor yang menggunakan sinar X untuk melihat bahagian dalaman tubuh manusia, syarikat-syarikat seismik seperti CGG menggunakan pengukuran seismik untuk mendapatkan gambar struktur bumi. Pengukuran seismik memerlukan pemancaran setiap 10 saat beberapa gelombang bunyi yang dituju ke arah dasar laut. Gelombang bunyi ini dipancarkan oleh sumber senapang udara mampat yang ditarik di dalam air di belakang kapal. Tenaga gelombang bunyi tersebut akan menembusi bumi dan sebahagian daripada tenaga ini akan dipantul semula oleh lapisan geologi sekaligus membolehkan kita untuk membina imej bumi. Tenaga yang dipantulkan ini direkod oleh beberapa kabel yang ditarik di dalam air di belakang kapal. Kapal pengiring tidak dibenarkan bergerak bebas di sekitar kapal seismik semasa operasi seismik berlangsung. Kapal utama beroperasi pada kelajuan kira-kira 9 km sejam atau 5 knot. Dan dengan semua peralatan yang ditarik, ia mempunyai kuasa kawalan yang sangat lemah. Adalah penting untuk memahami bahawa kebanyakan peralatan seismik ditarik di dalam air dan ia tidak kelihatan apabila anda melihat permukaan laut. Peralatan seismik yang sangat besar ini ditarik oleh kapal utama dengan keluasan yang sangat besar, iaitu sebanyak 1 kilometer. Ia terletak pada kedalaman yang berbeza dari permukaan laut ke 8 meter di bawah permukaan. Dan mengandungi kabel yang biasanya 6 hingga 8 kilometer panjang atau maksimum 12 kilometer panjang. Dengan kedudukan tepatnya dipengaruhi oleh arus laut. Seluruh kawasan di belakang kapal induk adalah sangat berbahaya. Bahaya utama untuk bahagian-bahagian yang boleh dilihat daripada rentangan itu adalah terapung sumber penapang, terapung deflektor, dan pelapung ekor yang diletakkan di hujung kabel. Kerana mereka semua menghadapi risiko perlanggaran. Bahaya utama yang berkaitan dengan bahagian-bahagian yang tenggelam atau tersembunyi daripada rentangan itu adalah seperti berikut. Jika anda terjerut di dalam kabel, juga dikenali sebagai streamer, anda boleh menerima kejutan elektrik. Tali penunda berada di bawah tegangan yang sangat tinggi yang disebabkan oleh daya tarikan dan ia boleh putus jika anda terperangkap di dalamnya. Deflektor menghasilkan satu gelombang sedutan di sekelilingnya yang berbahaya jika anda berada terlalu dekat dengannya. Kawasan di belakang kapal induk ini dipanggil zon jangan pergi dan sangat berbahaya untuk anda. Dengan memasuki zon jangan pergi, anda boleh menenggelamkan kapal atau menerima kejutan elektrik. Untuk keselamatan anda, jangan masuk ke dalam zon jangan pergi. Tugas anda adalah untuk membantu meninjau, mengalihkan dan menyimpan peranti-peranti yang terapung untuk pembuangan di daratan.
Peranti-peranti terapung boleh jadi serpihan atau apa-apa jenis peranti dari pelbagai saiz yang menunjukkan kehadiran unsur-unsur yang tenggelam seperti pukat. Elemen-elemen serpihan ini boleh menyebabkan kerosakan yang sangat besar kepada peralatan seismik yang tenggelam. Itulah sebabnya mereka mesti dikesan dan dialihkan sebelum kapal induk berlalu. Sekiranya serpihan itu terlalu besar untuk dialihkan atau dikesan terlalu lewat, koordinator penyelaras kapal pengiring perlu dimaklumkan dengan segera. Halangan seperti bakul menangkap ikan atau bot-bot kecil juga perlu dialihkan lebih awal daripada kapal induk kerana ia membawa bahaya kepada keselamatan penumpang dan merupakan satu risiko terhadap peralatan seismik. Tugas anda adalah untuk memastikan bahawa kawasan kajian itu tetap bebas daripada apa-apa serpihan dan halangan, dengan mengingati bahawa anda tidak boleh masuk ke zon jangan pergi. Untuk tujuan penyelenggaraan peralatan, bot kerja kecil boleh dilancarkan dari kapal seismik untuk melaksanakan operasi membaik pulih di dalam zon jangan pergi. Dalam kes ini, sebuah kapal pengiring boleh diminta untuk mengiringi bot kerja bermula dari saat pelancaran sehingga pemulihan semula bot kerja ke kapal seismik. Dalam tempoh pengiringan ini, kapal pengiring perlu berada dalam jarak dekat dari bot kerja untuk memantaunya dan perlu bersiap sedia untuk membantu. Ambil perhatian bahawa kapal pengiring yang menjalankan tugas mengiring mestilah berada di luar zon jangan pergi pada setiap masa kecuali diberitahu sebaliknya. Pengambilan atau pemilikan alkohol atau bahan-bahan terlarang adalah dilarang sama sekali. Untuk melindungi keselamatan anda mestilah mematuhi arahan keselamatan berikut. Anda mestilah memakai cermin mata, topi keledar, sarung tangan, jaket, kasut dan baju keselamatan. Pasang tali keselamatan apabila anda bekerja berdekatan dengan tempat yang licin atau ketika membongkok di sisi kapal untuk mengambil serpihan. Jaga belakang anda. Pengendalian yang tidak betul boleh menyebabkan kecederaan belakang yang serius. Lakukannya dengan betul pada kali pertama. Ambil masa untuk meminta penjelasan sebelum bertindak. Sekiranya anda menghadapi keadaan yang tidak disangka, berhenti kerja. Ambil sedikit masa untuk berundur sedikit dan fikirkan penyelesaian yang selamat. Dan jangan membuang sisa ke laut. Hormati alam sekitar. Untuk meringkaskannya, terus lakukan kerja anda di luar zon jangan pergi. Anda diharapkan untuk memerhati, mengesan dan melaporkan apa-apa serpihan di dalam air. Fikirkan keselamatan dan jaminan untuk melindungi nyawa anda dan nyawa orang lain.